sama-samalah betulkan niat kita, tajdid niat kita. Ya Allah, sahaja aku hadir dalam majlis ilmu ini nak menuntut ilmu kerana Engkau ya Allah. Ya Allah, aku datang ke sini ya Allah untuk menambahkan ilmu aku, semoga aku dapat beramal lagi ya Allah. Insya-Allah. Ini betulkan niat tuan-tuan insya-Allah. Bersyukur pada nikmat Allah Taala kerana dapat menghadirkan kita pada sini, kerana Allah Taala mengizinkan kita. Kalau Allah Taala tak izinkan, kita tak datang kat sini. Kalau Allah Taala izinkan kita, sebab apa tuan-tuan? Betulkan niat tadi. Kalau niat kita kerana Allah Taala, insya-Allah bila kita datang sini, Allah Taala hadirkan kita berhimpun pada malam ini dalam taman-taman syurga. Bila sebut taman-taman syurga ni, orang ingat raudah saja. Tidak sama sekali tuan-tuan. Memang betul antara mimbarku hingga ke rumahku itu adalah taman-taman syurga juga, dalam syurga juga. Tapi Nabi dah bagi satu lagi clue. Di mana sahaja majlis ilmu diadakan, itulah namanya taman-taman syurga. Tapi bila sebut majlis ilmu ini, majlis ilmu itu syaratnya adalah mengingatkan kita pada Allah, ataupun nak menasihatkan diri kita supaya mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT pada malam ini, kita akan sambung kitab Ya Walad, wahai anakku yang tercinta, yang dihimpunkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Azamzam, iaitu nasihat Hujatul Islam Imam Ghazali kepada anak Maghrib. InsyaAllah pada malam ini kita masuk nasihat yang ke-6. Ayyuhal walad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa habbi man syi'ta fa innaka mufariqu, wa mal man syi'ta fa innaka mazul bihi. Ringkas nasihat ke-6. Nasihat yang ke-6 iaitu tuan-tuan bertajuk tentang apakah hakikat kita sebagai manusia, iaitu hakikat hidup, cinta dan amal. Wahai anakku yang tercinta, hiduplah engkau masyi'ta, aisyu, hidup. Hiduplah engkau sesuka-suka hatimu, kerana engkau pasti akan mati. Poin yang pertama. Yang kedua, dan cintailah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Poin yang kedua. Yang ketiga, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, apa yang kau mahukan, kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Simple, 3 poin. Pertama, saya bawa tak syarah tuan. Apa yang nak disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala pada anak muridnya? Wahai anakku yang tercinta. Termasuklah kita semua tuan-tuan. Hiduplah suka hati. Kenapa tuan-tuan? Dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, sentiasa akan ditimpa dua penyakit. Penyakit leka dan lalai. Dan tuan-tuan, bila hiduplah engkau sesuka hati, kerana engkau pasti akan mati. Tuan-tuan, dalam aspek konteks ini sebenarnya ulama mensyarahkan, iaitu apa yang ditekan oleh Imam Ghazali, iaitu sebenarnya sepanjang kita hidup, adakah hidup kita ni selalu pernah menerima nasihat? Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi sebagai penuntut ilmu pada malam ini, sebagai kita yang mengaku orang Islam pada malam ini, adakah kita mengaku kita ni sentiasa sepanjang kita hidup, adakah hidup kita ini sentiasa menerima nasihat? Adakah kita mengaku kita ni Islam? Bila kita mengaku kita ni orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Al-Ba'in mengatakan ad-dinu nasihat. Kita orang Islam kena wajib terima nasihat. Tuan-tuan, kenapa manusia perlukan nasihat? Dalam kehidupan kita tuan-tuan, manusia ni ada dua benda yang diperlukan, iaitu manusia perlu pertama nasihat, yang kedua peringatan. Tuan-tuan, bila kita ingat manusia ini perlukan nasihat, nasihat ini dari segi, mungkin dari segi ada tiga. Pertama dari segi tulisan, kedua mungkin dari segi lisan, percakapan, yang keempat dari segi bayangan. Tapi saya nak tekan tuan-tuan, bila dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, ad-dinu nasihat, hakikat hidup, cinta dan amal, iaitu bagaimanakah kita ni hakikat sebagai manusia. Sebenarnya kita perlukan nasihat. Nasihat untuk apa tuan-tuan? Macam mana nak nasihat? Pertama dari segi tulisan, yang kedua dari segi lisan. Tulisan kitabah, tulisan, tulis.
Yang kedua, lisan. Contohnya tuan-tuan, bila kita ni, bila ada seseorang Allah Ta'ala tu buat kesilapan, tiba-tiba Allah Ta'ala campakkan hidayah kepadanya. Sekejap dia scroll Facebook, alamak, aku tadi mengumpat orang, tiba-tiba keluar pula kat Facebook tu, oh naik dosa-dosa mengumpat orang lain. Penulisan sahabat-sahabat, ush, dia pun baca, ya Allah, insaf aku, taubat aku. Itu namanya nasihat. Nasihat secara penulisan, secara laman media sosial, ataupun serta WhatsApp ataupun TikTok kat mana-mana. Itu dari segi nasihat. Yang kedua tuan-tuan, peringatan. Peringatan tuan-tuan, bila sebut peringatan ada dua. Satu tentang nikmat, satu lagi tentang tahzib, ancaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, bila sebut manusia ini akan dua benda ni tak akan terlepas, nasihat dan peringatan. Peringatan, kita muhasabah diri kita baik tuan-tuan. Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun yang dahulu. Nabi dah tinggalkan kita. Nabi dah pesanan dalam Hujjatul Wada, Hajjatul Wada. Dalam pesanan haji, dalam satunya, taraktum fikum amraini, aku tinggalkan kamu dua perkara ini, lan tadillu, lan, tidak akan selama-lamanya kamu akan tersesat. Bila kamu berpegang pada dua ini, kitabullah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnah. Soalan masalah kita ni, kita muhasabah kita ini tuan-tuan. 1400 tahun yang dahulu Nabi dah tinggalkan kita Al-Quran dan sunnah, dah lengkap, dah tinggalkan semua. Tetapi Al-Quran itu berjaya dihimpunkan pada zaman Sayyidina Osman. Tapi sahabat-sahabat dah hafal, sama Sayyidina Abu Bakar sedang proses nak mengumpulkan, Sayyidina Umar sedang dalam proses nak kumpulkan lagi Al-Hafiz, sedang menulis-tulis. Akhir ketika zaman Sayyidina Osman, barulah dibukukan naskah Al-Quran. Itu peringatan dalam tahzib, nikmat dan ancaman. Soalan kita zaman sekarang, kita muhasabah kita, hakikat kehidupan kita pada hari ini, adakah kita mengamalkan sepenuhnya daripada Al-Quran dan Sunnah itu? Itulah tuan-tuan, hakikat. Itu memang Ghazali nak sentap kita, orang sentap nak teguh kita. Yang kedua, dan cintailah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut cinta ni tuan-tuan, bayangkan cinta yang asyik-asyik. Orang kata asyik zaman-zaman dulu, asyik masyuk, duit masyuk. Cinta ni asyik sangat. Masya Allah, saya rindu, ya Allah, rindu sangat cinta saya. Contoh tuan-tuan, kita bagi bayangan analogi, kisah seorang mak ibu bapa, pasangan ibu bapa yang betul-betul sangat sayang pada anak tersebut. Kalau anak itu buat asyik, rindu sangat, sayang sangat anak tersebut, anak tu meninggal, betul, anak meninggal. Bila budak tu buat salah, itu bukan salah dia, itu salah engkau. Itu itu contoh. Maknanya mak ayahnya asyik, terlebih sangat cinta anak tersebut, sehingga kan tak sedar hingga merosakkan anak tersebut. Tuan-tuan, satu lagi analogi, kisahnya seorang atuk yang sangat garang. Walaupun atuknya garang, tapi bila atuk tu garang dengan bapaknya, tapi bila bapaknya bawa cucunya, atuknya jadi lembut, automatik. Mana rasa tuan-tuan? Garang anak dulu balik rumah kena sebat, tak balik kena sebat, balik rumah kena terajang, tak balik rumah kena terajang. Masa tu ni zaman dulu lah, zaman 90-an 60-an dia rasa anak-anak yang mana ayah-ayah sebelah sini, ayahanda, kalau lambat balik siap kau, cepat balik pun siap juga. Confuse. Hamba je lah, tawakal je lah. Tu zaman pendidikan yang dahulu. Tapi bila muncul dia buat cucu, dulu atuk misai pandang gini, garang gini-gini. Bila buat cucu sini. Itu namanya tuan-tuan, cinta yang asyik. Jadi tuan-tuan, nak katakan tuan-tuan, cintailah apa yang kita sukai. Akan tetapi perkara yang akan tinggalkan kita semasa sakit ada dua. Tuan-tuan, bila kita cinta sangat-sangat, kita cinta, kita suka, kita taksub, akan tetapi bila kita semasa sakit, akan dua perkara ini akan tinggal kita. Pertama, kekayaan. Bila kita sakit tuan-tuan, adakah harta kita akan bertambah? Tidak. Kita akan keluar duit. Kita akan keluar duit beli ubat, kita akan sakit. Bila kita sakit, semasa kita sakit, kita akan sentiasa beli ubat. Maka harta kita akan berkurang.
Yang kedua, famous. Sahabat-sahabat kita akan tinggal gitu. Wah, budak tak boleh bangun, tak boleh bangun, member tak boleh pakai, tinggal gitu. Allah. Maka akan terjadinya hubungan, terputusnya hubungan suatu rahim. Jadi tuan-tuan, bila itu saat sakit, lepas tu saat kematian. Bila pula kita tuan-tuan mati? Kita dah tahu tuan-tuan, dan cintailah apa saja yang engkau kehendaki, akan tetapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Bila saat kita mati tuan-tuan, kita dah tahu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Tak kira pun apa segala ciptaan Allah, semua akan rasai mati. Termasuklah bumi ini yang diciptakan, akan tetap juga akan dibinasakan satu hari nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak katakan tuan-tuan, bila kita sebagai manusia, Allah Ta'ala nak memberikan peringatan pada 1400 tahun yang dulu. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Dah lama tu, warning yang lama, dah lama, ancaman dah lama. Cuma masalah zaman sekarang kita leka. Penyakit zaman sekarang manusia kita leka dan lalai. Lalai, busy dengan dunia, kejar dunia, kejar harta benda. Banyakkan anak, lain macam lah. Banyakkan bini, okey tu boleh on lah tu. Contoh banyakkan bini, banyakkan rumah, besarkan bini, besarkan kereta, besarkan rumah. Tapi akhirat tak ingat lagi. Leka. Kita lupa ancaman Allah yang telah disampaikan pada 1400 tahun yang dahulu. Apa yang kita cintai, apa yang kita sayang, bila saat kita mati tuan-tuan, ada dua benda yang kita akan ditinggalkan, iaitu ahli keluarga kita. Bila kita mati, dia dah kebumikan, ahli keluarga kita akan tinggalkan kita. Tak akan tinggalkan kita. Tak akan duduk jaga kita. Kat kubur kita tak ada. Paling malas pun setahun sekali berziarah masa raya. Allah Akbar. Tu sedih. Yang kedua tuan-tuan, iaitu bila saat kita mati, gelaran kita akan hilang. Apa-apa nama gelar kita, Datuk ke Datin ke, Datuk ke Datuk Seri ke, bila kita meninggal, lalas akan digelar sebagai jenazah ataupun mayat. Tuan-tuan, ini dua, saat kita mati tuan-tuan, akan ahli keluarga akan tinggalkan kita, pangkat gelaran pun akan tinggalkan kita, harta pun kita tidak akan bawa ke mati. Ini tuan-tuan. Yang ketiga, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Setiap perbuatan yang kita buat akan semua direkod tuan-tuan. Dalam hadis Al-Ba'in yang ke 25 terasa saya, iaitu tentang keluasan rahmat Allah Ta'ala, Nabi, sahabat-sahabat ada jealous. Sahabat-sahabat, masa tu Nabi tengah berbincang dengan sahabat-sahabat, setiba sahabat Muhajirin daripada kota Mekah datang. Wahai Rasulullah, kami ni tak ada harta, kami ni daripada Mekah, macam mana kami nak bersedekah? Kami ni tak ada apa-apa, tak ada fulus, tak ada duit, kami ni tak ada apa ya Rasulullah. Jadi apakah yang boleh kami buat kawan? Sebab kami jealous tengok kaum-kaum Ansar semua kaya raya, bisnes, bersedekah, infak fisabil, terus bersedekah. Tapi kami Muhajirin ya Rasulullah, kami tak ada apa-apa ni. Kami daripada kota Mekah, sehelai pinggang kosong, tak ada apa-apa. Sampai saja ke kota Madinah, tak ada apa. Kami tengok jealous, tengok sahabat-sahabat kaum Ansar semua berlumba bagi harta macam-macam. Tapi kami ni tak ada sedekah. Apa Rasulullah kata? Sesungguhnya sedekah itu bukan hanya segi harta saja. Bila kamu mengucapkan lafaz tahmid, alhamdulillah, itu satu sedekah. Kamu ucapkan tasbih, subhanallah, satu sedekah. Kamu ucapkan takbir, Allahu Akbar, satu sedekah. Kamu sebut tahlil, la ilaha illallah, itu satu sedekah. Berempat. Kamu mengajak orang buat kebaikan, itu satu sedekah. Kamu mencegah orang buat kejahatan, itu satu sedekah. Yang ketujuh ni, ini ganas sikit. Yang ketujuh, bila kamu ada isteri, kamu berhubungan intim, bermesra dengan isteri kamu, itu pun satu sedekah. 7. Kau mau cakap, ya Rasulullah, adakah kami dengan cara melampiaskan nafsu kami, itu kira dapat pahala ke? Maksudnya berhubungan dengan intim dengan isteri, itu pun dikira satu sedekah. Maka sahabat bertanya balik, terkejut, ya betul, takkan kita melampiaskan nafsu kita ni dikira sedekah, dapat dosa, pahala. Maka Nabi kata, kalau kan orang yang buat dosa pun dapat orang yang melampiaskan tempat jalan yang haram, maka dia akan dapat dosa. Ini kan pula kalau dia kahwin dengan cara yang halal, dia lampiaskan nafsunya, tetap juga akan dapat pahala.
kama qala dalam hadis Al-Ba'in ke hadis yang ke-25 tentang wasi rahmat Allah Taala. Jadi tuan-tuan, bila sebut sedekah bukan dari segi hati. Mindset orang kita ni tolong pecahkan mindset kita. Jangan blok otak kita tu. Bila nak sedekah, tak ada duit pula aku ni. Mana tak ada duit. Tak ada duit macam mana ni? Tiba kawan kita datang. Datuk. Datuk. Assalamualaikum tu. Ada duit RM10. Nak tahu sikit boleh? Sedekah. Kita mengajar amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, kita ajar sedekah. Kadang-kadang dalam hati dia tu, yang Datuk tu kedekut ni tak nak perlu duit orang semua. Sebab kita, disebabkan kita di situ, Datuk nak pinjam RM10 boleh tak? Dia pun yelah nah RM10. Dalam hati kedekut dia bagi bahil. Kedekut nak bagi sedekah tu. Tapi sebab kita di situ, boleh tak nak pinjam? Yang nak pinjam RM10, nak sedekah. Maka bila dia kata tak apalah, halal lah. Betul kan? Itu amar ma'ruf. Kita mengajak orang berkebaikan, maka itu satu sedekah. Walaupun kita bukan guna duit kita, bukan guna hasil titik puluh kita, tapi kita dapat sedekah tuan-tuan. Pahala sedekah. Dan sambung tuan-tuan, yang ketujuh, sebab ada pendek saja. Nasihat yang ketujuh, dahulukanlah belajar ilmu yang fardu-ain. Ya, inilah berlaku pada zaman kita tuan-tuan. Akhir zaman tuan-tuan, ramai orang bergaduh sebab tak ada ilmu. Terbalik pula. Bila ulama-ulama, mufti-mufti keluarkan fatwa, kita pula condemn dia. Suruh pula ulama-ulama belajar. Pening pula. Yang itulah saya pening sama sekarang. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan waktu untuk belajar ilmu perbahasan, ilmu kalam, ilmu tauhid yang dalam-dalam, dan ilmu ilaf, dan ilmu al-tib perbuatan, dan ilmu yang berkenaan dengan impunan syair Arab, dan ilmu peredaran bintang, okay? Dan ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab, ada unusus, ilmu mantik, dan ilmu berkenaan dengan kaedah bahasa Arab, nahwu saraf, selain daripada menyia-nyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa AS ada disebutkan dalam kitab Injil AS. Imam Ghazali pun bukan ambil Quran dan hadis, ambil dalam kitab Injil Taurat semua tuan-tuan. Mulai seseorang mayat itu diletakkan di atas kerandanya sampai dia diletakkan di dalam kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Maksud tuan-tuan, fatrah bila ketika jenazah itu meninggal dunia, nak dikapankan, sampai dan dinaikkan ke atas keranda, nak on the way dikebumikan, Allah Ta'ala tanya 40 soalan. Ini tanya roh lah. Yang pertama, soalan yang paling famous ialah, wahai hambaku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu anggota zahim, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, hati engkau, walaupun hanya 1 detik. Allah. Tuan-tuan, itu dalam kitab Injil. Tadi saya kaitkan hubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu kita Injil lah, tapi kita nak imam, kita ambil pedoman saja, kata Imam Ghazali. Cuma saya kaitkan dengan hadis Nabi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu maksud tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk rupamu. Pertama, Allah Ta'ala tidak, wa amwalikum, Allah Ta'ala tidak melihat harta benda kamu semua. Walakin, akan tetapi Allah Ta'ala melihat hati kamu dan amalan kamu. Itu hadis Nabi. Saya kaitkan hadis lah. Kalau yang ni dia punya matan kitab Injil, saya kaitkan hadis iaitu dari segi tajuk hadis yang saya ambil kitab Mutaba'ah Amal, iaitu ikhlas dan ikut amalan sunnah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, apakah angka utama saya baca, apakah hasil yang akan engkau peroleh daripada menghabiskan waktu? Saya syarahkan semua tu, saya buat kesimpulan. Sebenarnya Imam Ghazali pada zaman dahulu lagi, ulama-ulama dah suka
belajar ilmu dalam-dalam, tetapi ilmu fardu ain tertinggal. Macam sebelum ni saya pernah mengajar kongsikan, iaitu fardu kifayah, maksudnya yang sunat fardu tu dah didahulukan dulu baru sunat. Contohnya kita sungguh-sungguh bangun tahajud tapi subuh tertinggal, itu masalah. Berbalik pula pada hari ini, iaitu dahulukan belajar ilmu yang fardu ain, ilmu yang asas. Jangan belajar ilmu dalam-dalam tuan-tuan dan puan-puan kalau ilmu yang asas kita tak lepas. Belajar kitab ilmu tasawuf, ini ilmu tasawuf kita baca ilmu yang asas. Tiba-tiba kita lagi dahsyat ilmu kitab Iyalumuddin. Ada baca belum lagi? Kitab Iyalumuddin, kitab yang Imam Ghazali lah, kitab tasawuf, kitab yang paling tinggi. Itu kalau baca tuan-tuan, ayat walad, bidayatul hidayah, marakib al-ubudiyah, tuan-tuan tak pasai, janganlah belajar dulu, tak tinggi. Kalau belajar pusing-pusing macam gasing, pening bahasa tinggi. Maka tuan-tuan, tasawuf ayat walad ni adalah salah satu ilmu tasawuf. Bagaimana kita nak membentuk akhlak kita, bagaimana kita nak memberi peringatan, dan bagaimana yang mengajar nak memberi nasihat pada diri sendiri dan pada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ini. Itu nasihat. Ada kaitan tuan-tuan, nasihat dan peringatan. Jadi tuan-tuan, zaman dulu bergaduh, belajar ilmu dalam-dalam. Imam Ghazali nampaklah anak murid dia, anak murid aku ni rakus belajar ilmu dalam-dalam tapi ilmu fardu ain hancur. Minggu lepas bila saya tengok masa saya tengok kat Facebook seorang doktor tu dia mengajar pensyarah bahagian pendidikan Islam. Dia terkejut, dia buat eksperimen. Mahasiswa kita semua, Masya Allah, full flat. Saya ni kan Universiti Al-Azhar tak ada full flat. Muntas ni. Apa tu full flat? Apa tu lagi? 4.0 saya tak ingat lah. Universiti ni, saya tak tahu Malaysia ni macam mana sistem dia. 4.0 dia kata full flat. Semua pelajar-pelajar cemerlang adalah universiti tersebut. Tanya-tanya kat Aib lah. Pelajar, mahasiswa, alhamdulillah 4 tahun graduate, alhamdulillah full flat. Tapi bila tanya tentang surah An-Nas, sila sambung, sambung dan sila ulang dan sambung apa yang ayat saya baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ulang dan sambung. Jam. Surah apa ya? Itu respon dia. Allah Akbar. Nazak tuan-tuan. Mahasiswa memang betul dah. Ya Allah, dahsyat. Budak perfect, memang dah gradasi. Tapi bila dipanggil pensyarah tersebut, nak interview sikit lah, boleh tak? Sambung surah yang saya baca ni dan ni. Saya tanya lagi, surah apa yang saya baca? Surah apa yang doktor baca? Allah Akbar. Itu lagi. So orang yang kedua pula interview, tapi dia belakan muka kan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sebulan dah sambung. 3 ayat je. Surah apa tu Saya dengar bagus. Saya pun takut. Ya betul macam ni anak muda kita. Cemerlang mana pun tunggang langgang. Paling best lagi tuan-tuan, sila baca doa iftitah. Saya tak baca benda tu. Saya tak baca benda tu. Bab solat, benda fardu ain tuan-tuan. Walaupun doa iftitah tu bukan yang wajib, tapi Masya Allah, nak betapa teruknya zaman mahasiswa zaman sekarang. Solat pun tak tahu. Itu surah-surah lazim yang pendek tu pun tak tahu. Teman-teman, habis selama dia solat, soalan saya, soalan kadang saya terfikir dia orang ni solat tak solat. Habis selama dia solat ni dia baca surah apa? Takkan baca surah Fatihah je. Allah. Baik tak doktor tu buat interview, sila baca surah Fatihah. Lagi pening kepala. Ni tuan, reality minggu lepas. Allah. Di interview. Tak terkejut kita tuan-tuan. Pelajar first leg, walaupun pelajar tu cemerlang, top student pun, tapi bila soal siasat, semua tentang fardu ain hancur. Walaupun mereka ada ilmu fardu kifayah, mereka ada ilmu perbuatan, mereka ada ilmu jutera, mereka ada ilmu fizik, yang benda saya tak ingat lah, bagian sains lah, tapi Masya Allah, ilmu fardu ain mereka semua zero. Allah. Inilah dikaitkan pada zaman kita tuan-tuan. Macam inilah Imam Ghazali teguh kita pada yang zaman dia. Dia nampak anak murid dia belajar hebat,
Masya Allah hebat ilmu-ilmu ni, ilmu tentang ilmu falak, tentang ilmu bintang, macam mana sekian-sekian. Tapi Imam Ghazali tegur, wahai anak muridku, macam mana solat kamu? Tunggang langgang. Allah. Kita tahu Jadi ada syarat itu, iaitu tentang iaitu bila dia belajar ilmu dalam tersebut, tetapi tuan-tuan, daripada mensia-siakan umurnya dengan menyalahi perintah Allah Ta'ala, iaitu janganlah engkau berlebih-lebihan dengan belajar masalah yang halus-halus pada ilmu-ilmu tadi, sehingga engkau tidak mempunyai waktu yang cukup untuk belajar ilmu yang fardu ain. Dan pusat sebelah, dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, qulubikum, lalu dia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripada aku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Summum bukmum fa'um la yarji'un. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya kisah ini Imam Ghazali kaitkan teguran kepada kita pada hari ini. Pastikan tuan-tuan nak belajar ilmu lain-lain, pastikan kuasai ilmu yang fardu ain dahulu. Saya pernah tegur ke, ada tempat-tempat lah, dia nak, saya kadang ada line yang AJK masjid ke surau ke takdim saya, Ustaz, saya nak belajar kitab ni, boleh tak Ustaz ajar kitab ni? Saya boleh ajar kitab ni. Soalan saya, dah belajar kitab ni dulu ke belum? Yang mutadek, permulaan. Kalau belum, saya galakkan belajar dahulu yang dulu. Jangan tu nak lompat tinggi-tinggi. Contohnya fiqah. Fiqah kitab Iqna. Kitab tu tinggi, bahasa tinggi. A'la tinggi, Iqna. Belajar sijil tinggi agama Malaysia, belajarlah kitab Iqna tu zaman saya dulu, tinggi. Kalau baca tu terjemah geleng-geleng kepala. Tapi disyarahkan lagi. Dalam belajar kitab Safiatun Najah atau Matlab Bara'in, atau ringkas ilmu mutadek. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan, jangan belajar, kita nak over belajar tinggi-tinggi tapi yang rendah fardu ain kita tak dapat kuasai. Muhasabah diri kita insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, bila saya kaitkan dengan tentang dakwah, yang awal tadi dakwah, berkaitan dakwah, cinta hidup, cinta dan amal tuan-tuan, berkaitan dakwah, uslub dakwah ini ada dua. Dakwah secara lembut, dakwah secara kasar. Kalau orang kata tuan-tuan pernah dengar, zaman saya mahasiswa dulu kat Mesir, saya selalu dengar talbiyah sentak. Nasihat yang keenam, hakikat hidup, cinta dan amal. Maknanya tuan-tuan, kehidupan kita ini akan sentiasa ada perlukan nasihat dan akan sentiasa diberi peringatan. Dan cinta dan amal, cintalah sedaya upaya, tetapi benda itu kita pasti akan tinggalkan, dan beramallah sungguh-sungguh, sebab satu hari nanti kita akan dihisap. Dan yang ketujuh, iaitu dahulukanlah belajar ilmu yang fardu ain. Janganlah kita tergesa-gesa. Tuan-tuan, bila saya sebut tentang berkaitan orang kata kalau bila sebut tentang bab kematian semua macam tapi bila sebut bab tentang bab nikah, bab poligami, semua laju segar. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan, cuba kamu tahu masjid ni, kamu tahu, okey, insya-Allah khusus poligami. Pendaftaran dibuka sekarang, berduzuk daftar 100, 200, 300 orang daftar. Contoh. Tapi bila sebut khusus seminar cerita alam barzah, Pak Imam, Pak Bilal, Pak Noja yang daftar. Contoh. Tuan-tuan, itulah masalah pada orang kita, iaitu kita sentiasa akan dilekakan oleh iblis. Kita akan sentiasa termakan talbisus syaitan. Tuan-tuan, permainan syaitan. Bila cerita tentang alam barzah, ramai tak suka. Bila cerita tentang kematian, ramai tak suka hal-hal ini. Sebab apa? Nafsu sedang jatuhkan dia punya keinginan dia. Maka kalau mahu tahu tempat ni boleh buat seminar cerita alam barzah. Kalau masa kat JB banyak. Ramai sebenarnya kawan-kawan saya, senior saya, ustaz saya, kata kalau pasti ni ada buat tentang kitab alam barzah, persiapan alam barzah, masya-Allah. Ada dah tu golongan-golongan geng-geng saya, ustaz-ustaz kat JB lah. Banyak juga lah, dan ustaz-ustaz di sana. Jadi tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan, contohnya kalau kisah banduan, bayangkan kalau kita banduan ni
Selera dia ada tak selera nak makan. Kalau dulu saya selama 20 tahun kena penjara, duduk dalam tembok, tengok dinding, tengok dawai, tengok pagar, tapi tengok makanan sedap, makan je, asal boleh makan je. Tapi kalau saat bila diumumkan engkau dalam 2-3 hari ni engkau akan dijatuhkan hukuman mati, agak-agak dia selera tak nak makan. Tak ada tuan-tuan selera nak makan, dia tak fikir dah. Tak apalah, mati pun matilah, akan gantung lah. Dia tak fikir nafsu dah. Yang penting mati cepatlah. Mana dia tutup tawakal lah. Tapi ada orang, lama ada nak mati ni, makan apa puas. Nafsu. Itu nafsu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak kongsikan sedikit, iaitu yang terakhir ni tentang tanda-tanda orang ikhlas. Tanda-tanda orang ikhlas tuan-tuan, yang pertama, apabila dia menunjukkan dia adalah ikhlas, pertama, dia mendapat ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan dia menyampaikan pada orangnya, dan orangnya dapat memanfaatkan juga ilmu tersebut. Itu tanda-tanda orang ikhlas yang menyampaikan ilmu. Tanda-tanda orang ikhlas. Yang kedua tuan-tuan, iaitu bila orang ni datang ikhlas untuk menuntut ilmu, dia sedar dia menuntut ilmu tersebut makin dicari untuk diamalkan. Tuan-tuan datang majlis ilmu ni, sebab tu saya kata tuan-tuan, tanda-tanda orang ikhlas dalam menuntut ilmu ni, dia datang sini tajdid niat, baiki niat kita. Ya Allah, aku datang sini sebagai aku untuk engkau ya Allah. Ya Allah, aku datang sini supaya aku dapat ilmu sikit daripada ustaz untuk aku boleh amalkan ya Allah. Itu tanda-tanda orang ikhlas. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu bertambah takwa pada Allah. Tuan-tuan, kita bagi analogi mudah saja. Orang manusia, saya biasa nak cakap anak murid saya lah, dosa azab lalu semua baik lagi. Takut. Bila kita takut pada manusia, kita akan jauh daripada manusia tersebut. Betul tak tuan-tuan? Kita takut dengan alung, kita buat pinjaman dengan alung, hutang contoh, kita takut dengan dia, kita lari. Kita takut pada manusia, kita makin jauh daripada dia. Akan tetapi tuan-tuan, terbalik sifat takwa. Bila kita takut pada Allah, bila kita takut pada Allah, makin Allah Ta'ala ampi dengan kita. Makin kita ampi dengan Allah Ta'ala. Ta'abudi, beribadat pada Allah. Bila kita bertakwa, kita takut, ya Allah, aku takut pada engkau ya Allah. Kita takut. Masa tu kita fikir, peringatan, macam manalah aku nak tambahkan lagi amalan-amalan aku. Itulah tanda-tanda orang ikhlas untuk beribadat untuk diri dia. Yang keempat tuan-tuan, melupakan segala amalan kejahatan yang dia lakukan. Maksudnya kejahatan yang orang lakukan kepada dia itu dilupakan. Tapi bila dia buat jahat tu, dia tahu kena dengan taubat lah. Takkan dia buat jahat dan lupa pula. Yang kelima tuan-tuan, tidak ingin pujian. Tuan-tuan ada perempuan, mungkin tuan-tuan ustaz-ustaz pernah ajar tuan-tuan ada perempuan semua, andai kata kalau kita beli kereta baru, contoh ada kereta baru kita apa kita kan, handphone baru iPhone 16 contohnya, iPhone 16 Pro, kita pun beli. Kabel belakang tu ada 6 kabel. Contoh Apple pun contoh belakang tu kita pun tak gambar, masya-Allah handphone baru masya-Allah. Maka kita sebut, kita kena balas. Kita tak mengharapkan pujian, tetapi kita balas, haza min fadli rabbi, sesungguhnya ini adalah kemuliaan daripada Allah. Kita beli kereta baru tuan-tuan, kita pun puji, kawan-kawan kita puji, sahabat-sahabat kita puji, sedama kita puji. Setiap tahun raya kereta berubah-ubah. Maka bila kita puji, ada orang kita puji kita, masya-Allah kita engkau baru lagi keluar haza min fadli rabbi. Kita nak jauhkan penyakit ain. Ya Allah, comelnya baby ni, haza min fadli rabbi. Ya Allah, kuat yang kau, haza min fadli rabbi. Supaya orang tak jatuh penyakit ain tu pada kita. Dan lelaki ni insya-Allah kuat sikit. Perempuan ni mak makeup tebal-tebal inci 3 inci. Lepas tu pergi, ya Allah comel engkau ni, haza min fadli rabbi. Haza min fadli rabbi. Supaya salah satu yang diajarkan supaya untuk mencegah kita daripada penyakit ain tuan-tuan. Jadi itu sahaja tuan-tuan kongsian saya pada malam ini, tanda-tanda orang ikhlas. Semoga kita tergolong dalam golongan tanda-tanda orang yang ikhlas.